Bantulah kami mengingatmu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kami ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam mahabbah diucapkan pada malam 23 Rabiul Akhir 1446 Hijrah bersamaan dengan 25 Oktober 2024. Semoga kita semua berkasih sayang sebagai umat Nabi Muhammad SAW kerana Allah SWT. InsyaAllah. Alhamdulillah atas taufik, hidayah, inayah dan iradah Allah beserta limpahan kasih sayangnya atas takdir dan takdirnya bertemu lagi kita dalam kuliah Maghrib dengan pengajian faraid berkitab iaitu mengurus satu pusaka bersama yang dihormati Al-Fadil Ustaz yang Ahmad Arif, Datuk Haji Abbas bin Nordin dengan izin Allah atas jemputan yang berusaha barisan pihak pengurusan Pertubuhan Gemenur Iman di bawah pimpinan yang dikasihi Bunda Hajah Nur Akia binti Haji Mat Piah. Tak dilupakan yang dialu-alukan para hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian. Kita mulakan pengajian pagi ini dengan bacaan Ummul Quran pimpinan Al-Fadil Ustaz yang disegani, lalu seterusnya memulakan halaqah ilmu kita pada malam yang berbahagia ini. Falyatafaddal mashkura ya Al-Fadil Ustaz. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita teruskan Datuk untuk kita kuliah kita malam ni. Ya, insyaAllah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati, barisan kepimpinan Gemenur Iman, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bersama pada malam ini bagi perkongsian ilmu berkaitan dengan pengurusan harta pusaka, ya. Dan kita insya-Allah masih dalam tajuk cara menerima pusaka dalam bab 7. Dan kita dah masuk iaitu cara yang pertama iaitu menerima pusaka secara fardu ataupun waris fardu. Ada sikit lagi kita sambung muka surat 65. Yang ke-8 iaitu waris menerima pusaka secara fardu ini iaitu saudara seibu lelaki, ya, ataupun saudara seibu perempuan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Yang ke-8 saudara seibu, sama ada yang seibu itu lelaki ataupun perempuan, ya. Dalam kurungan tu SI lah, singkatan saudara seibu, ya.
Jadi dalam waris fardu saudara seibu ni, tak kira lelaki ataupun perempuan, dibahagi sama banyak. Lelaki dan perempuan dibahagi sama banyak. Ya. Iaitu berapa bahagian ikut fardu dia 1/6. Jika seorang diri, ya. Tak ada waris lain lah maksudnya. Dia dapat 1/6. Kemudian kalau 2 orang atau lebih, 1/3. 1/3 2 orang atau lebih. Ada syarat di ujung. Syaratnya tidak ada keturunan ke bawah. Kemudian tidak ada keturunan lelaki ke atas. Ya. Boleh lukis tak kalau kita nak bagi faham? Puan Irma boleh lukis ke balik? Boleh? Okey, naikkan sikit ya. Tunggu tengah-tengah, tak tengah-tengah, bulatkan si mati dulu. Ya. Tengah-tengah bulatkan si mati dulu. Tengah-tengah, ya, kolom . Tak maaf lah ambil masa, sepatutnya saya lukis dulu ni, tapi tak sempat, maklumlah. Ya. Bawah, okey. Patut dia di tengah-tengah bawah lagi, tengah-tengah lagi. Tengah-tengah ni kita tempat kosong tu. Ya? Boleh padam balik, boleh. Si mati tengah-tengah, yang atas padam, okey. Bawah si mati, okey. Dia kata syaratnya tidak ada keturunan ke bawah. Ya. Dan juga keturunan lelaki, tu kosong lah, bawah tu kosong. Ya. Tak ada waris, semua mati dulu ataupun tiada. Ya. Yang bawah tiada. Atas pada si mati tu, atas pada si mati, okey, atas pada si mati. Cabang 2 tu, satu kanan, satu kiri, atas pada si mati. Boleh, atas pada si mati, cabang 2, ibu dan bapa. Ibu kiri, bapa kanan, cuba. Tu bapa. Bapa, ibu. Ya. Okey, ibu. Okey. Sebelah si mati, saudara seibu, sebelah si mati. Sebelah ni. Saudara seibu, SI je, SI je. Singkatan huruf SI je. Saudara seibu, SI, L, lelaki. Letak L. Sebelah yang tadi tu. Yang tadi tu L, lelaki. SIL, saudara seibu, lelaki. Yang sebelah kiri, saudara SIP, saudara seibu perempuan. Yang dekat bapak tu, sebelah bapak tu tulis MD. Sebelah bapak tu, maknanya mati dulu. MD, mati dulu. Okey. Nampak? Ini gambaran dia yang dia sebut dalam nombor 8 ni. Maknanya apa? Si mati tak ada keturunan ke bawah. Maknanya dia tak kahwin dan tak ada anak. Yang ada dan tak ada keturunan lelaki dan ke atas. Bapa bapa ada tapi dah mati dulu, ya. Ibu, ya. Tak ada keturunan lelaki ke atas, tak ada. Maknanya bapa tak ada, dah mati dulu. Ada ibu saja. Ada bila ibu akan dapat, ibu tu dapat satu, saudara seibu, SIL lelaki tadi, saudara seibu lelaki dapat 1/6, kan? Ya. 1/6, ya. Kalau dia seorang, ya. Sekarang dia berkongsi, dia ada 2 orang, kan? Saudara seibu lelaki seorang, saudara seibu perempuan seorang. Jadi saudara ni,
saudara seibu perempuan dan saudara seibu lelaki tadi, sebab dia kata sebut ni, dua orang, kalau dua orang atau lebih, dia 1/3, kan? Jadi 1/6, potonglah mana 1/6 tu potonglah. Mana dia dua orang ni akan berkongsi. Berkongsi 1/3. Ya. Dibahagi sama banyak. Sebab dia dua orang. Yang 1/6 tu potong. Ya. Jadi dia orang ni maknanya SIP dengan SIL ni, saudara seibu lelaki dan saudara seibu perempuan ni, dia bukan dua-dua dapat 1/3, bukan. Maknanya dia orang berkongsi. Ya, kalau Imam tulis macam ni, maknanya seorang dapat 1/3, bukan ni. Ya. Ataupun padam apa ni, padam yang sebelah kiri tu, dua-dua padam SIP tu pun padam. Padam yang belah kiri tu. SIP sebelah yang dah kosong tadi, yang mulia. Ya, padam salah satu lah padam. Ya. Sama ada SIL tu padam ataupun SIP tu padam, pindah sebelah dia. Padam yang kiri ke kanan pun boleh. Faham Sekejap, tak? Datuk. Yang nak dipadam tu SIP tu ke SIL? Tak kisah, mana-mana boleh padam. Okey, padam je. Alright. Padam, Yang ni lah. Okay. Padam. Okey, ni padam. Alright. Lepas tu? Okey, lepas ni tulis dekat sebelah SIP tu dua orang, ya. Dua orang. Dua orang. Jadi bahagiannya berapa? 2/3, ya. 2/3. Ini dia maksud tadi ni. Ini keadaan yang pertama tadi, kalau dia seorang dia dapat 1/6 kalau dia seorang. Kalau dia berdua ni, dua orang dia ataupun lebih, dia berkongsi 2/3. Itu. Sebab tak ada keturunan ke bawah dan tak ada keturunan lelaki ke atas, tak ada. Yang ada perempuan saja. Jadi ibu tadi itu, ibu dia dapat, dia yang biasalah, ya. Dia dapat 1/6 lah. Ya. Ibu dapat 1/6. Ya. Okey. Okey, ya. Jadi apa ni? Okey, apa ni? Itu gambaran bagi yang nombor 8, okey? Boleh harap boleh fahamlah, ya. Kemudian dah nampak dah kan? Kan kita pindah yang ke-9. Ni mudahlah. Nanti boleh padam yang tadi tu, ya, ataupun boleh kita ke bawah pun boleh, ya. Yang ke-9 suami. Suami dapat 1/4 kalau ada keturunan ke bawah. Kemudian dapat 1/2 sekiranya tidak ada keturunan ke bawah, ya. Suami, ya. Okey, buat tengah-tengah balik mah, ya. Bagi nampak senang, mudah, ya. Si mati, bulatkan, kemudian buat garisan ke bawah. Nanti kejap, ya. Saya mana kertas saya. Ya, saya bagi contoh lah, senang. Ya. Suami, ya. Anak lelaki, anak perempuan. Yang bawah ni. Dia nampak tak? Dia nampak, ya? Dia nampak? Si mati. Okey. Ada suami dan satu anak lelaki, satu anak perempuan. Boleh? Okey. Itu boleh lukiskan. AL aja, anak lelaki. Memang mudah. AL aja. Anak lelaki AL aja. Anak perempuan AP. Garis tengah-tengah tu ada, antara garisan anak dengan si mati tu ada suami. Sempit sikit lah tu, nampak tu. Bukan tu. Atas dia suami. Ni macam ni saya tulis ni, saya lukis ni. Boleh nampak?
Tu okey, suami. Okey, suami. Okey, jadi suami okey. Bila ada anak, si mati dengan suami ni ada anak lelaki, anak perempuan, tak kira lah berapa bilangan. Jadi bahagian suami tadi berapa? 1/4. Ya, boleh lukis 1/4. Ya, 1/4. Sebab apa? Sebab ada anak lelaki, ada anak perempuan. Mana ada keturunan dan ke bawah lah. Ya, keturunan ke bawah ada 1/4. Ini keadaan dia. Ya. Okey, itu keadaan yang pertama. Kemudian suami ni dia boleh dapat setengah. Boleh dapat setengah jika tak ada keturunan ke bawah tadi ni. Tak ada anak lelaki, tak ada anak perempuan. Dua-dua tak ada. Ya, keadaan kedua ya. Tak ada. Kalau kita potong anak lelaki tadi, potong anak perempuan, mana suami akan dapat 1/2. Ya, boleh nampak? Kita nak lukis lain, tak payah. Ya. Dapat dia ada dua keadaan lah. Ya. Okey. Boleh ya? Okey. Okey, selesai suami. Kemudian yang ke-10. Ada anak 1/4, tak ada anak 1/2. Okey, cantik. Itu kalau siapa nak ambil nota boleh lah. Itu ya. Yang last bapa. Ya, bapa pun ada dua keadaan, dapat 1/6 sekiranya ada keturunan dan ke bawah. Ambil gambar tadi atas. Gambar ni sama je. Gambar yang sama ni Irma, tambah bapa atas. Cabang 2. Yang tadi yang nombor 9 tadi, yang nombor 9 tadi. Ni Kak Semati tu buat cabang 2, satu ibu, satu bapa. Ibu, bapa ya. Bapa. Jadi dalam kes ni dapat bapa dapat 1/6. Ya. 1/6. Okey. Satu lagi dapat 1/6 dan asabah, bakilah. Ya. Ibu 1/6 juga, ya betul. Bukan ibu tu dapat asabah, bukan. Ibu tu tetap 1/6 lah, sama macam bapa. Ya. Dapat 1/6. Bapa tadi, bapa tadi mana? Bapa dah hilang. Bapa dapat 1/6. Itu keadaan bapa yang pertama lah. Kemudian dalam keadaan yang kedua, bapa tu boleh dapat ada plus lagi. Baki 1/6 tetap dapat 1/6 plus asabah ataupun kita panggil baki lah ya. Ketika mana jika ada sekiranya ada keturunan ke bawah, keturunan perempuan ya. Maknanya tak ada anak lelaki ataupun cucu lelaki. Ada anak perempuan ataupun cucu perempuan sahaja. Anak perempuan atau cucu perempuan, AP ataupun CP. Anak perempuan AP, cucu perempuan CP. Itu ringkas kalau kita nak catat, senang nak catat ya. Anak perempuan atau cucu perempuan ke bawah, tak ada ya. Okey, boleh nampak ya. Allah Rabbi. Kalau saya boleh tulis sendiri senang juga ni kan, tapi itulah saya pun tak pandai nak guna aplikasi ni. Alright. Boleh nampak ya. Itu keadaan bapa tadi tu ya. Alright. Saya harap boleh nampak lah tu. Tapi kalau tak, lepas ni kalau apa boleh tanyalah, tak ada masalah. Okey, habis bab sampai kepada bapa ni ada mana 10 macam waris fardu tadi ya. Iaitu ada yang pertama anak perempuan, isteri, ibu, cucu perempuan, nenek, saudara seibu sebapa perempuan, yang ketujuh saudara sebapa perempuan, yang ke-8 saudara seibu lelaki atau perempuan, yang seterusnya yang ke-9 suami, yang ke-10 bapa. Ya, jadi waris fardu ni maknanya majoritinya perempuan.
yang last tu baru nampak ada lelaki kan, suami atau bapa tu. Ya. Jadi pada 10 macam waris fardu, 2 sahaja lelaki, iaitu suami dan bapa. Jadi mana pergi anak lelaki? Ya. Anak lelaki, saudara lelaki, seibu sebapa, mana pergi? Itu semua adalah waris asabah. Ni baru kita nak masuk ni. Ya. Okey, tajuk yang seterusnya. Muka surat 65, menerima pusaka secara asabah. Jadi asabah ni banyak dikuasai oleh lelaki pula. Ya. Seseorang, kita baca ya, muka surat 65 dan yang bawah tu, seseorang yang menerima pusaka secara asabah bermakna bahagian mereka tidak ditentukan mengikut apa-apa kaedah hukum faraid, sebaliknya bergantung kepada kedudukan waris yang ditinggalkan oleh si mati. Ya. Menerima pusaka secara asabah boleh dikatakan sebagai menerima baki. Itu saya sebut tadi tu, baki ya. Sesudah diberikan bahagian kepada waris fardu. Jadi bagi waris fardu dulu, ada baki baru dapat kepada waris asabah tadi ni. Ya, yang asabah tadi ya. Menerima pusaka secara asabah. Ya. Sekiranya waris fardu tidak ada, semua harta diwarisi oleh waris asabah. Untunglah. Mana tadi yang waris-waris perempuan tadi tu, yang menerima secara fardu, semua tak ada. Ya, bapa pun tak ada, suami pun tak ada. Ya. Jadi yang tinggal waris asabah saja. Waris asabah lah habiskan. Ya. Dia menghabisi semua. Sebaliknya, sekiranya semua harta sudah dihabiskan oleh waris fardu dan tiada baki, waris asabah tidak mendapat apa-apa. Ya. Tapi ini jarang berlaku lah. Ya, jarang berlaku. Ya, maknanya kalau dah bagi semua kepada waris-waris fardu tadi ni. Ya. Waris-waris perempuan tadi termasuk apa lagi waris fardu tadi, bapa kan. Ya. Dan juga suami tadi ni. Tengok dah tak ada baki dah. Contoh je lah, contoh ya. Tak ada baki dah. Ya. Jadi yang waris yang menerima secara asabah tadi ni, kalau dia masih hidup pun, habislah, tak dapat apa-apa lah. Ya. Tapi saya nyatakan tadi maknanya jarang berlaku lah. Ya. Dia tengok contoh, dia bagi contoh satu. Ni nak kena lukis juga ni. Boleh apa ni? Mungkin balik Imah. Ya. Si mati meninggalkan saudara sebapa lelaki seorang saja tanpa waris lain. Boleh lukis? Ya. Tengah-tengah tadi si mati. Si mati bulatkan. Okey, sebelah kanan dia si mati. Sebelah kanan dia mati, dia meninggalkan saudara sebapa lelaki, SBL. Saudara SBL. Saudara sebapa lelaki. Itulah seorang waris dia yang ada. Ya. Walaupun dia seorang, tak ada waris lain, oleh sebab si mati tak ada waris lain, tak kahwin, bapa pun dah mati, mak pun dah mati, tak kahwin pula, anak pun tak ada, pak saudara pun tak ada, semua dah habis mati dah, atuk saudara pun tak ada, nenek saudara pun tak ada, tinggal SBL ni seorang. SBL, saudara sebapa lelaki. Jadi disebut dalam ni, contoh ni, saudara sebapa lelaki tadi dia bolat semua. Semua dia punya. Untunglah. Ya. Saudara sebapa lelaki. Ini contoh yang pertama. Okey. Ini dia maknanya 1/1 lah. Ya. Dia punya bahagian dia. 1/1. Ya. Habis kat dia.
Contoh dua. Tengok. Kalau boleh lukis. Si mati meninggalkan suami dan seorang saudara sebapa lelaki. Boleh tulis yang bawah pula. Kita ke bawah sikit. Kita turun bawah. Bawah sikit lagi. Letak lukis baru si mati. Lukis baru si mati. Si mati garis ke bawah ada suami tadi. Buat macam cara saya buat tadi. Suami. Okey, ambil ke kanan, suami. Sebelah kanan si mati, naik balik. Sebelah kanan si mati, bukan bawah, tak ada. Yang sebelah kanan, sisi, ya. Sebelah si mati, naik balik. Macam atas tadi lah, sebelah lelaki. Sebelah si mati tu ada, sebelah kiri pun boleh, sebelah kanan pun boleh. Letak pada si mati tu. SBL. SBL, saudara sebapa lelaki. Ni. Dua orang ni je waris dia, yang lain tak ada. Ya. Si mati meninggalkan suami dan seorang waris dia saudara sebapa lelaki. Jadi bila dalam keadaan macam ni, ya, suami sebab tak ada anak, dia dapat berapa? Dapat setengah tadi kan? Letak suami dulu setengah. 1/2. 1/2. Jadi saudara waris asabah ni ialah seorang tu lah. Saudara sebapa lelaki, SBL tadi. Maknanya dia akan dapat baki. Suami dah ambil setengah, jadi dia pun akan dapat baki 1/2 juga, ya. Dapat baki. Jadi bahagian dia 1/2 lah, ya. Nampak betul, ya? Ada keadaan tu. Ni yang dia katakan asabah ni, dia dapat baki. Maknanya bahagian dia 1/2 selepas ditolak waris fardu tadi. Suami waris fardu kan, ya. Suami waris fardu maknanya dia dapat setengah sebab tak ada anak. Kalau ada anak, saudara, kalau ada anak tu dia akan keadaan jadi lain, ya. Mungkin saudara sebapa lelaki tak dapat ataupun itulah besar kemungkinan lah, ya. Kalau ada anak lelaki, mana anak lelaki akan menghabisi. Anak lelaki yang akan jadi asabah. Tetapi dalam kes ni, saudara adik-beradik lah, adik-beradik si mati tadi ni. Yang lelaki sebapa kan. Dia lah asabah, ya, sebab tak ada waris lain. Okey, contoh 3. Ada ruang lagi tak, Emma? Contoh 3, si mati meninggalkan suami. Okey. Bulatkan tengah-tengah. Si mati. Bawah dia ada suami. Kemudian sisi kiri, letak kiri pula lah, ya. Sebelah kiri ada saudara SIBP, saudara seibu sebapa perempuan, perempuan. Saudara seibu sebapa perempuan. Okey. Di mana si mati meninggalkan suami, saudara seibu sebapa perempuan, dan seorang, ada satu lagi, saudara sebapa lelaki. Saudara sebapa lelaki. Belah kanan SBL, belah kanan pula. SBL, saudara sebapa lelaki tadi. Jadi macam mana nak kira? Suami sebab tak ada anak, dia dapat 1/2. Letak suami 1/2. Kemudian saudara seibu sebapa perempuan. Saudara seibu sebapa perempuan tadi ni, mana adik-beradik dengan si mati. Ya, adik-beradik perempuan si mati.
Dia dapat berapa? Kalau mana adik-beradik perempuan si mati tadi, dia bila dia seorang, dia dapat 1/2. Dia waris fardu juga. Suami waris fardu, adik-beradik perempuan kepada si mati tadi, kalau dia seorang, dia setengah, dia dapat setengah, dia waris fardu juga. Ya. Ini keadaan, ni SBL tadi, saudara sebapa lelaki ni, dia asabah. Jadi hadirin hadirat sekalian, tadi si mati meninggalkan waris ada 3 orang kan. Suami dapat setengah, saudara seibu sebapa perempuan, adik-beradik si mati tadi ni dapat setengah, dia waris fardu. Suami pun waris fardu. Saudara sebapa lelaki tu, dia adalah waris asabah. Nasiblah sekarang ni, bila suami dapat setengah, saudara seibu sebapa perempuan dapat setengah, mana baki apa? Kosong. Tadi saya minta Emma tulis dekat SBL tu, sebapa lelaki tu mana kosong lah. Letak kosong kat situ. Jadi dalam ini yang kita bicarakan tadi, contoh macam mana asabah tadi ni. Ya, bila dia seorang pun dia boleh menghabisi, ataupun dalam keadaan tertentu dia dapat kosong. Ya, walaupun nama dia menghabisi baki. Ya, okey. Itu contoh. Ya. Jadi ada 3 contoh kita dah sebut tadi. Kemudian kita pindah kepada tajuk muka surat 66 tu. Muka surat 66 jenis asabah. Tajuk di bawah tu. Pewarisan secara asabah terbahagi kepada 3 jenis. 3 jenis iaitu A. Asabah dengan diri sendiri. Asabah binafsihi. Ya. Asabah binafsihi ataupun diri dia sendiri tu boleh jadi asabah. Yang kedua, B. Asabah bersama dengan orang lain. Ya. Asabah bil ghairi nama dia. Ya. Dan yang ketiga, asabah berserta dengan orang lain. Ini tadi bersama. Yang ketiga, berserta dengan orang lain. Asabah ma'al ghairi. Ya. Ma'al ghairihi. Ya. Kita pergi yang pertama. Asabah diri sendiri. Dengan diri dia sendiri tu asabah. Iaitu seseorang itu mewarisi secara asabah. Pada dasarnya, semua waris lelaki mewarisi secara asabah jenis ini kecuali 2 waris lelaki yang mewarisi secara fardu. Yang mewarisi secara fardu tadi siapa dia? Suami ataupun siapa tadi? Suami ataupun bapa ya. Suami ataupun bapa. Itu saja. Ya. Bukan. Ya. Kecuali 2 waris lelaki yang mewarisi secara fardu. Ya. Suami atau saudara seibu lelaki. Ya. Saudara seibu lelaki. Ya. Waris fardu. Ya. Kalau bapa dia asabah binafsihi ya. Bapa orang asabah binafsihi. Suami tak ya. Okey, tu yang pertama. Okey. Dia bagi contoh gambar rajah 33 tu. Emma boleh lukis balik tak? Kita nak tengok macam mana yang dikatakan asabah binafsihi tadi. Boleh lukis balik? Si mati meninggalkan isteri dan bapa. Ya. Okey, tengah-tengah si mati, tengah-tengah bawah sikit. Tengah-tengah si mati okey, meninggalkan di atas bapa. Atas bapa. Okey. Bapa. Okey, kemudian bawah isteri. Isteri. Kemudian tiada anak. Di bawah tu tiada anak. Tiada anak. Yang garis ke bawah tu ya. Garis bawah tu tiada anak ya. Okey. Jadi dalam kes ni dia kata tadi apa?
contoh dia bagi ni, si mati meninggalkan seorang isteri dan bapa. 2 orang tu je waris dia. Jadi isteri sebab tak ada anak akan dapat 1/4, kan? Kalau ada anak dapat 1/8. Jadi dalam kes ni isteri dapat 1/4 sebab tak ada anak, kan? Kita ulang kaji juga yang dulu-dulu, ya. Kemudian manakala bapa, ya, bapa mewarisi secara asabah binafsihi. Jadi yang pertama ni, dia tu sendiri bapa ni adalah asabah binafsihi, asabah yang pertama, ya. Binafsihi, jadi dia mengambil baki yang semua tu. Jadi baki 3/4. Bapa dapat 3/4, ya. Baki 3. Jadi untunglah bapa ni, ya. Jadi okey, dekat sini kita berhenti sekejap. Saya nak kaitkan kes ini dengan harta sepencarian. Nampak? Kita tengok dekat sini, isteri kepada si mati dapat 1/4. Bapa dapat 3/4. Kita nampak macam tak apa adil lah, kan? Isteri dapat sikit, bapa dapat banyak. Ya, walhal isteri dengan si mati ni sepanjang hayat dia berkhidmat pada suami, kan? Dia dah dapat sikit. Kenapa dapat sikit? Kenapa tak dapat banyak? Kalau maknanya terus bagi pusaka, maknanya memanglah isteri dapat sikit. Tetapi kalau isteri bijak, dia akan buat tuntutan harta sepencarian dulu. Nampak, ya? Kata harta sepencarian, dalam kes ni katalah kita bagi contoh, dalam kes ni si mati ni dengan isteri tadi ada harta sepencarian 2 juta, nilai dia 2 juta contohnya, kan. Bila bicara harta sepencarian, mahkamah dapati dua-dua pihak ada memberi sumbangan. Bila dua-dua pihak memberi sumbangan, kalau biasanya mahkamah tak dapat nak nilai pencampuran harta tu, mahkamah bila mahkamah dapati dua-dua pihak menyumbang kepada harta sepencarian dan tak dapat ditentukan nilai masing-masing, lebih kurang sama banyak, maka biasa mahkamah akan bagi 50-50, ya. Jadi dalam kes ni, maknanya kena bagi harta sepencarian dulu. Kata tadi nilai 2 juta, dapat 50%. Jadi isteri akan dapat harta sepencarian terlebih dahulu 1 juta. Kan, daripada 2 juta tadi, isteri dah dapat 1 juta dah nilai harta sepencarian. Ada baki lagi 1 juta hak si mati, itulah yang jadi pusaka, kan. Jadi pusaka si mati. Jadi kalau dalam kes ni tak ada waris lain, isteri dapat lagi 1/4 daripada 1 juta tadi, berapa? 250,000, betul? Ya, 250,000, ya. Jadi bapa dapat 3/4 daripada 1 juta, 750,000. Jadi isteri dapat 2 kali lah. Harta sepencarian tadi dia dapat 50%, 1 juta, tambah pusaka ni 250,000. Jadi isteri punya bahagian, itu yang jadi besar kat situ, ya. Jadi mustahak, ya. Jadi saya sebenarnya nak kongsikan satu kes, tapi takut masa ni. Saya buka terus soalan lah dulu rasanya. Dah 8.42. Kalau sempat kan saya cerita sikit lah apa ni berkaitan dengan kes. Kaitan harta sepencarian dengan pusaka ni yang melibatkan isteri. Yang melibatkan isteri 1 sen pun tak dapat. Main satu kes yang malang lah pada saya. Baru diputuskan baru ni. Ya? Akibat apa? Akibat isteri tak dapat membuktikan. Ya, tak dapat membuktikan, dan apa ni dalam kes tu isteri ni isteri yang kedua, harta tu habis, ya. Dia bukan 2 juta, 20 juta nilai harta tu, ya. 20 juta habis dibolot oleh anak-anak si mati dengan isteri pertama, ya. Isteri kedua tadi 1 sen pun tak dapat, ya.
Tak apa, saya buka soalan dulu sebelum saya kongsi cerita kes ni. Ya. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Sila. Saya nak bertanya, masalah saya ni macam ni. Ya. Saya orang Kedah tapi mak mentua saya orang Melaka. Okey. Dia tanah dekat Melaka. Ya. Saya nak tahu ya, pasal sekarang tengah duk bergaduh lah ni pasal ke mahkamah kan. Ya. Tanah tu masa hidup bapa mentua saya dah meninggal. Tapi mak mentua saya masa hidup dia, Ya. masa hidup dia bagi tanah tu dekat, dia tinggal anak 3 orang dia. Suami saya lelaki, 2 perempuan. Ya. Tapi orang belah sana dia bagi kat perempuan saja. Tapi suami saya dia tak mau tuntut dia biar pilah ikut mak dia kata. Suami saya tak minta apa. Jadi dia bagi kat anak perempuan. Anak perempuan bongsu dengan anak yang tengah. Lepas Okey. tu sekarang ni mak mentua saya dah meninggal. Sekarang ni anak dia yang nombor tengah, yang nombor 2 tu buat rumah atas tanah tu, dia ingat mak dia bagi kat dia. Ya. Lepas tu adik dia ni satu rumah. Whole tanah tu dah meninggal mak dia, adik dia pun dah meninggal baru ni. Lepas tu anak dia tuntut. Anak dia kata saya rumah tu nama dia pasal mak dia dah pindah milik kat dia. Allah. Jadi mak saudara dia kena pindah lah kan. Jadi dia buat rumah besar macam tu kan. Jadi masalah dia, mak dia ada buat hibah. Ya. Ada surat hibah. Tapi dalam macam mana adik dia boleh tukar nama ke anak dia. Saya heran kalau mak dia tukar dalam gelar ada dua beradik. Okey. Tapi kenapa Datuk faham kan? Ya. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk. Saya cuba jawab ya. Dalam kes tadi ni, kalau yang pertama hibah tadi tu perlu disahkan oleh mahkamah. Itu yang pertama lah. Ya. Kalau walaupun dah tukar nama pada orang lain, pada anak tadi ni, tetapi sebenarnya tanah tu telah dihibah, ya, kononnya tadi telah dihibah. Jadi kes ni boleh dibawa ke mahkamah supaya hibah itu disahkan oleh mahkamah. Disahkan oleh mahkamah. Jadi apabila mahkamah mengesahkan hibah itu berlaku, sah kepada simpulan tadi ni, di mana hibah tu sah di hukum syarak, walaupun tanah tu dah pindah nama pada orang lain, mahkamah boleh perintah supaya dibatal. Ada pindah nama milik lain tadi tu boleh dibatalkan. Mahkamah boleh perintah supaya dikembalikan kepada penerima hibah. Syarat dia mesti disahkan oleh mahkamah lah hibah tu. Baru boleh mahkamah perintah dipulangkan balik harta tu kepada penerima hibah tadi. Boleh ya? Saya ingat dah menjawab soalan lah kot. Wallah. Faham Datuk. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Sama-sama. Jadi nasihat saya lah. Maknanya kena boleh yang pertama kalau nak tuntut di mahkamah syariah ni kena bersedialah dengan bukti. Ini yang saya nak share ni ada kaitan hampir-hampir sama juga kes ni, ya. Yang saya nak share yang berlaku saya kata tadi tu, ya. Yang pertama kena buktikan ada berlaku hibah, ya. Kemudian kalau ada surat, ada dokumen dan sebagainya, ya. Jadi nasihat saya elok ambil peguam lah, ya. Ambil peguam. Ya, sila Puan Jamnah Salam. Ada kat tangan sila. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Tentang hibah tu, perlukah kita buat secara sendiri kalau guna pesuruh jaya sumpah, adakah valid? Ataupun kita terpaksa pergi ke peguam? Dia begini, hibah ni sebenarnya dengan ada saksi pun boleh pakai lah. Ya. Tetapi dalam Quran dia sebut, ya, apabila kita buat perjanjian berkaitan dengan harta ni, ya, tak kiralah hibah ke, wasiat ke, wakaf ke, hutang piutang ke, dalam Quran sebut apa? Fakatibuhu. Maka hendaklah dicatat, ditulis, ada dokumen dia, ada tanda tangan di hadapan siapa, ya. Hari ni kalau apa ni maknanya boleh buat, sama ada di majlis agama ada menyediakan, ya, ada boleh bantu buat dokumen tu,
ya, hibah tu. Atau di hadapan peguam, ataupun sekarang ni ada pemain-pemain industri yang berkait dengan hibah, wasiat ni ada. Ya, ada dalam Malaysia ni, ada beberapa syarikat lah. Ya. Tapi fee dia saya ingat boleh tahan jugalah, ya. Ada fee dikenakan, ya. Kalau di pejabat majlis agama, saya kira fee dia lebih rendah lah, ya. Tak silap saya lebih rendah, ya, daripada yang syarikat swasta ni, ya. Jadi yang sebaiknya bertulis, ya. Cuma kalau tak ada bertulis sebelum ni, tetapi ada saksi, boleh dia bawa ke mahkamah, ya. Jadi saksi-saksi ni boleh memberi keterangan di mahkamah, ya. Jadi mahkamah bila bercara, kalau andaian kita jika rukun-rukun hibah itu dipenuhi, mahkamah akan sahkan hibah tu, ya. Dulu saya dah sebut sikit kan, ya. Apa rukun-rukun dia? Ada pemberi hibah, ya, penerima hibah, harta yang dihibahkan, ada lafaz hibah dia, ya. Kemudian ada syarat. Syarat maknanya apa? Penguasaan harta tu, ya. Contoh, saya beritahu dulu, saya hibah kereta kepada anak saya, contoh kan. Ya. Macam mana penguasaan harta tu berlaku? Kereta tu saya dah serah kunci pada anak saya dah guna kereta tu hari-hari, ya. Itu hibah lah tu, ya. Dengan ada lafaz lah, ya. Saya beritahu anak saya, nak saya hibah kereta abah bagi kereta ni pada kau ambil lah, pakailah, ya. Ni kunci dia, ya. Itu contoh, ya. Jadi pengesahan hibah di mahkamah ni boleh dilakukan dengan keterangan dokumen dan juga keterangan saksi-saksi ataupun kedua-duanya sekali, ya. Lagi banyak bukti lagi mudah lah, ya. Okey, boleh faham, ya. Dalam chat room ada soalan ke? Datuk, masalahnya sekarang hibah ni kalau kita buat kepada ejen-ejen ni, kos dia terlalu mahal. Contohnya ada saudara saya tu di Penang. Ya. Value tanah dia tu lebih kurang 5 juta. Tapi Okay. dia tak ada wang untuk nak pergi buat hibah tu. Jadi dia tanyalah kat mana tempat yang paling murah yang dia boleh upah untuk proses hibah tu. Tu saya sebut tadi, saya ingat yang paling sekarang ni yang paling reasonable di Majlis Agama lah. Saya kira setiap Majlis Agama negeri-negeri saya ingat dah ada dah, ya. Dah ada di pegawai yang menguruskan hibah, ya. Okey. Terima kasih. Okey, sama. Okey, ada soalan lain? Kalau tidak, saya nak kongsikan kes yang saya buat ni. Ya, sila. Ada soalan lain ke? Tak ada. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum, sila Puan Halimatun. Saya nak tanya, bagaimana kedudukannya kalau semasa kita hidup, kita dah serahkan, dah berhibah pada anak-anak. Ya. Tapi dari segi hasil masyurnya tu masih lagi kita nikmati sebab kita hidup lagi. Ya. Sebab kita bagi tu bersyarat. Kalau dah meninggal baru sepenuhnya dapatkan anak. Bolehkah macam tu, Datuk? Boleh buat. Itu namanya hibah dengan syarat. Dia hibah dengan syarat lain dengan hibah bersyarat. Kena dengar baik-baik. Hibah bersyarat maknanya hibah dan juga syarat hibah tu dalam satu akad. Tidak sah. Dari segi hukum syaraknya tidak sah. Dah ada fatwa di negeri Selangor, tak sah, ya. Kalau hibah dengan syarat, maknanya hibah dulu, lepas tu syarat-syarat tu datang kemudian. Maknanya ada dua akad. Satu akad hibah, satu lagi akad syarat-syarat tadi tu. Buat akad yang kedua. Tu boleh. Itu sah mengikut hukum syarak, ya. Boleh, ya. Itu syaratnya begitulah. Ya. Terima kasih, Datuk. Ya, sama. Okey, tadi ada soalan lain ke? Ada soalan lain? Tak ada. Oh, tak ada, saya kongsikan kes yang boleh, ya. Okey, begini kes dia.
Jadi kes yang baru diputuskan baru ni di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Hamba Allah ni seorang bergelar datuk juga, bergelar datuk, aset dia lebih kurang 20 juta. Ada rumah kedai, wang tunai dalam tabung haji, dalam ASB dan sebagainya, lebih kurang 20 juta. Isteri dia dah meninggal. Ada 3 orang anak, 3 orang anak, semua lelaki. Kemudian lebih kurang begitulah fakta dia. Lelaki ni kahwin baru, kahwin baru hampir lebih kurang sebelum dia meninggal tu, maknanya berkahwin tu lebih kurang 9 ke 10 tahun lah, jadi isteri kedua. Si pertama meninggal lama dah. Jadi kemudian yang lelaki bergelar datuk tadi ni, dia ada penyakit, penyakit jantung, penyakit jantung. Jadi yang yang jaga isteri kedua ni lah, anak ni tak berapa peduli pun, tetapi bila kerap dah sakit ni, anak ni tiba-tiba anak lelaki ni yang 3 orang ni jadi baik pula dengan bapa dia ni. Bergila-gila nak jaga bapa ni. Rupa-rupanya dalam tempoh baik dengan berpura-pura baik tadi ni, mereka ni dah ambil, dah tiru tanda tangan bapa tadi ni. Tiru tanda tangan bapa tadi ni, maka berlakulah penipuan, iaitu berpindah harta bapa tadi kepada anak-anak ni. Berpindah habis semua. Duit tabung haji licin, ASB pun licin, rumah kedai pun dah tukar nama, rumah pun dah tukar nama. Jadi satu hari arwah ni dia tengok, apa hal akaun dah zero. Dia pun telefon anak-anak ni, orang tua ni sakit jantung ni kan. Telefon anak-anak ni, seorang pun tak jawab. Daripada pagi sampai ke petang, telefon, sekejap-sekejap telefon. Jadi Allahu Rabbi, jadi oleh kerana terlalu pressure, bapa ni, dia cakap dengan isteri dia. Kata, apa hal budak-budak ni, telefon pun tak jawab. Duit aku dah habis tengok, semua tak ada ni. Padahal dia kata pada isteri dia, isteri nombor 2 ni, awak sepatutnya berhak ni, kalau saya mati, kata awak berhak kepada harta pencarian saya ni. Isteri ni tak kerja, tak kerja. Jadi akibat daripada pressure serangan jantung tu, hari yang berkenaan arwah ni pun meninggal. Terlampau. Sakit hati, sakit jiwa ni kan, sakit jantung. Meninggal bapa ni. Jadi bila meninggal, arwah isteri tadi bawa dia meninggal bulan dia 2019. Ni kes ni 2019 sebelum Covid. Kemudian dengan dia selepas meninggal, beberapa bulan selepas meninggal, isteri ni filekan kes tuntutan harta pencarian di Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur. Jadi bila bicara Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur, disamanlah anak tiri tadi, 3 orang ni, dalam mahkamah. Jadi dalam mahkamah ini, bila bicara dalam mahkamah ni, hakim menghukum dengan bukti yang zahir. Bila tengok dokumen-dokumen, semua tanah, duit, semua ni dah pindah milik, semua dah ni dah. Tak ada satu sen pun atas nama arwah ni. Jadi peguam bagi pihak anak-anak ni, dia berhujah lah. Oleh kerana harta ini semua bukan milik arwah, semua atas nama kami semua dah. Jadi tak ada hak lah isteri kedua tadi ni tuntut atas pencarian. Nampak? Sebab itu nampak jadi ini akibat daripada penipuan jadi. Jadi kes ni bila telah pun diputuskan
bulan 7 baru ni, sekarang bulan 10 kan, baru 2 bulan lebih lah diputuskan, 2 bulan hampir 3 bulan. Jadi sekarang ni dia nak merayu lah, cerita ni baru sampai kepada sepengetahuan saya nasihatkan buatlah rayuan, buatlah rayuan. Dia untuk pengajaran pada kita lah, pengajaran kita. Yang pertama, itulah, kesilapan lelaki bergelar datuk tadi. Yang pertama, dia sepatutnya dia dah faham mengenai anak-anak tu, dia buat pembahagian awal-awal. Bagi hak kepada isteri. Yang kedua ni, itu satulah yang mungkin itu yang tak dibuat lah, pada ni, sebab dia je yang tahu anak-anak dia macam mana kan, itu yang pertama lah, kita ambil pengajaran kat situ. Yang kedua, berkaitan dengan itu satulah, tentang bukti tadi ni, tentang penipuan. Bila sepatutnya berlaku penipuan itu, yang pertama kena report polis sepatutnya, buat report polis dan sebagainya supaya polis menyiasat, sebab memalsukan tanda tangan ni satu jenayah, dari segi kanun keseksaan, memasukkan tanda tangan, memasukkan dokumen dan sebagainya, satu jenayah, jadi biarlah polis ataupun pakar forensik menyiasat dan itu satu tindakan, Jadi saya pun telah beri nasihat kepada wakil kepada peguam isteri nombor 2 tadi. Saya nasihatkan, saya kata kena buat kerja sikit lah, cuba cari di pejabat tanah bagaimana pindah milik tanah dan juga rumah kedai tadi ni. Rumah sekarang ni isteri dia masih duduk lagi, anak-anak tiri ni dah halau keluar dah, sebab tu dia kata tu atas nama kami dah semua rumah ni, jadi tak ada tempat nak tuju dan sebagainya. Jadi nasihat saya tadi, semalam saya nasihatkan, saya kata begini, saya cuba buat search, buat carian di pejabat tanah yang berkenaan, bagaimana pindah milik bapa kepada 3 anak tadi ni berlaku. Jika pindah milik ini berlaku atas dasar hibah, sebab ada catatan ni, dokumen tu nanti akan ada catatan, kan. Jika dia dipalsukan tanda tangan itu, saya kata ada peluang. Ada peluang macam mana? Boleh file kes ke Mahkamah Syariah bahawa hibah tersebut tidak sah mengikut hukum syarak di atas sebab berlaku penipuan tadi. Boleh, boleh diusut, tapi ialah mungkin sama ada tipis ataupun 50-50, tapi jika banyak kerja lah kena buat, nak kena panggil pakar forensik, kalau berlaku penaput, saya ingat peguam dia tahulah nak buat macam mana, kan. Itu antara lah yang saya sarankan lah, itu yang berlaku, itulah harap-harap, maknanya tak tahulah, bagaimana boleh ni supaya saya kongsikan cerita ni sebab ni kisah benar, supaya kita ambil teladan, ambil teladan bagaimana pentinglah pengurusan harta ni penting, dan kita sebagai ibu bapa yang dah tua ni, kita pun tahulah gagam anak-anak kita macam mana, kita ambillah tindakan sesuai, sama ada nak hibah ataupun kita buat wasiat dan sebagainya, Jadi jika ialah anak-anak yang baik ni, insya-Allah lah, jika dia akan bertindak yang sewajarnya lah. Tetapi ialah bila sekarang ini akhir zaman ni, semua orang bila gelap mata, nampak duit 20 juta pula nilai dia kan, bukan sikit. 20 juta ni satu jumlah yang besar, Jadi itu saya kongsikanlah untuk ni, untuk pengajaran kepada saya sendiri dan juga hadirin sekalian, Okey, kurang pun dah 9 lebih sikit. Ada soalan lain tak? Cuma saya nak beritahu lah, kes yang baru saya kongsikan ni bukan kali pertama berlaku lah.
Saya pernah kongsikan sebelum ni bagaimana waktu isteri saya bekerja di pantai Maldives dulu, ya, menggantikan orang bertugas di pantai hospital Kuala Lumpur. Ini cerita lebih 10 tahun dulu lah, 15 tahun dulu kan. Cerita. Bapa yang sedang koma ni anak datang ambil cap jari je. Bukan datang nak ziarah bapa sakit yang koma terlantar ni. Begitulah anak-anak yang ada hari ni, ya. Jadi kita pun ialah, ya, berdoalah, kita sama-sama doalah, mudah-mudahan anak-anak kita tak macam tu lah, ya. Kita pun bimbang juga kan, maklumlah, ya. Pengaruh dunia hari ni, tak hidup mewah dan sebagainya, manusia sanggup lakukan apa saja, ya. Yang boleh mengawal kita ni itulah iman je lah, ya. Sebab tu kita mengaji, alhamdulillah, kita belajar mengaji dan sebagainya, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita dan juga keturunan kita orang yang ada agama, insya-Allah, ya. Sanggup buang ibu bapa, ya. Sebelum ni pun saya dah pernah kongsikan, mak bapak dah bagi dah hibah dah rumah, dihalau mak bapak tu pula kan. Allahu akbar, sampai hati kan, ya. Macam-macam lah peristiwa menyedihkan bab harta benda ni, ya. Itulah kita kena bijaksana lah. Alhamdulillah, ya, kita ada kuliah ni, insya-Allah dapat sedikit sebanyak ilmu pengetahuan, ya. Mudah-mudahan jadi panduan kita bersama lah. Kalau tak ada soalan lain, saya mohon berhenti di sinilah, ya. Jadi kalau tak ada soalan, saya ucapkan terima kasih lah atas perhatian hadirin sekalian. Nanti kita sambung lagi bab waris asabah ni. Baru asabah yang pertama bagi contoh tadi kan. Lepas tu kita ni lah pergi asabah yang kedua, jenis asabah yang kedua dan ketiga, insya-Allah dalam kuliah akan datang, insya-Allah. Okey Datuk, dengan ini bagi menutup majlis, mohon Datuk bacakan tabligh kafarah dan soal as, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datuk. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan, kekurangan daripada diri saya sendiri saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.